Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apabila sang tewas kini menjadi kerajaan. Sesungguhnya persinggahan pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang sangat besar dan menyakitkan dalam kehidupan serta kelestarian nyawa manusia. Virus ini ibarat pembunuh senyap yang telah membunuh segala-galanya, termasuk hak untuk hidup bahagia dan harmoni. Ekonomi merudum, pelabur lari lintang pukang ke negara jiran serta meragut kestabilan hidup rakyat. Tahukah para penonton, sejumlah 10,317 individu diisytiharkan bankrupt sejak pandemik COVID-19 melanda negara pada Mac 2020 sehingga Julai tahun ini. Mengikut statistik yang dikeluarkan Jabatan Insolvensi Malaysia MDI, Selangor merekodkan individu paling ramai direkodkan bankrupt iaitu 2,555 orang. Manakala Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pula merekodkan selama 1,288 orang bankrupt dalam tempoh tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat turut memaklumkan 1,246 syarikat berdaftar telah terpaksa gulung tikar dalam tempoh sama. Statistik itu dinyatakan Perdana Menteri sebagai menjawab soalan Lim Lip Eng, PH Kepong yang ingin tahu bilangan syarikat yang telah gulung tikar dan data pekerja diberhentikan mengikut negeri-negeri bagi tahun 2020 dan 2021. Lip Eng turut bertanyakan apakah bantuan ekonomi kerajaan khusus bagi pengusaha yang menamatkan perniagaan dan pekerja hilang kerja akibat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang berpanjangan dan tidak berkesudahan. Menjawab soalan tersebut, Perdana Menteri berkata kerajaan tidak menyediakan bantuan khusus untuk peniaga yang menamatkan perniagaan. Sebaliknya, mengambil pendekatan memberi bantuan dan insentif untuk menyokong kelangsungan perniagaan mereka. Sehubungan itu, pelbagai program dan inisiatif telah dilaksanakan melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi dan bantuan keuangan yang telah diumumkan dengan fokus untuk menyokong perniagaan mereka dan melindungi rakyat. Katanya, dalam keazaban dan penderitaan rakyat yang semakin meruncing itu, kita sebagai rakyat marhain mula merasa sakit hati dan sangat tertampar dengan kerakusan kerajaan baharu ciptaan Ismail Sabri membelanjakan wang atau dana milik rakyat dan pembayar cukai untuk perkara yang tidak diperlukan ketika ini. Terkini, Dewan Rakyat dikejutkan dengan beberapa kenyataan yang mengecewakan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa kos pengubahsuaian serta menukar perabot baharu di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang mencecah RM470,000 sepanjang tahun 2020 dan 2021. Kos ubah suai sahaja sebanyak RM380,000 telah dibelanjakan. Manakala kos penukaran perabot pula mencecah RM90,000. Ianya telah diberikan tender kepada kontraktor Puncak Interaktif Sendirian Berhad. Kenyataan itu sebagai menjawab pertanyaan lisan daripada Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh. Ismail Sabri juga memberitahu pejabat menteri dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak telah membelanjakan RM145,977 untuk pengubahsuaian, manakala RM254,733 pula dibelanjakan untuk pembelian perabot baharu. Tambahnya sebanyak RM192,870 pula telah dibelanjakan untuk pengubahsuaian pejabat Timbalan Menteri Undang-Undang, di mana RM10,000 pula dibelanjakan untuk pembelian perabot baharu. Di saat rakyat menderita untuk kelangsungan hidup mereka, hilang pekerjaan dan banyak syarikat yang gulung tikar, nampaknya kerajaan bukan main rancak menggunakan dana rakyat untuk bermewah-mewah dengan alasan dangkal dan tidak masuk akal. Tahukah anda, pengubahsuaian RM30 juta di Seri Perdana, kediaman rasmi Perdana Menteri, diperlukan untuk memastikan keselamatan dan juga untuk menjaga imej negara semasa lawatan oleh orang kenamaan.
Penjelasan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah sebagai respons kepada Datuk Mahfuz Omar Pokok Sena PH meminta kewajaran untuk perbelanjaan pada masa rakyat terjejas kerana wabak COVID-19. Dalam jawapan di Parlimen, Perdana Menteri mengatakan bahawa pengubahsuaian itu merangkumi kerja pendawaian elektrik dan mekanikal serta kerja sistem penghawa dingin dan modifikasi struktur ke blok kediaman rasmi. Perabot lama dan usang diganti sesuai dengan status Seri Perdana, katanya. Dia mengatakan bahawa kemajuan pengubahsuaian telah pun mencapai 60% pada 31 Ogos lalu. Sesungguhnya apa yang berlaku ini sangat menghiris hati rakyat. Tolonglah Menteri Keluarga Malaysia sekalian. Jangan ingat dengan bantuan RM200 untuk BKC itu membawa makna halal untuk kalian menjarah dan menggunakan duit rakyat sesuka hati kalian. Rakyat sanggup mencuri demi sesuap nasi, sanggup dipenjara kerana mencuri susu anak, sanggup kibarkan bendera putih, meletakkan maruah ke tepi demi mendapatkan bantuan untuk hidup. Tolonglah wahai kerajaan tebuk atap, jadilah lebih rasional dan sensitif. Kalian bukan main berseronok ubah suai itu dan ini sehingga berpuluh juta. Bayangkan jika duit pembayar cukai tersebut digunakan untuk membantu rakyat dan mereka yang sangat terkesan dengan pandemik ini. Ramai mana mereka yang terseksa akan terbela. Kalian jawablah sendiri di hadapan Allah di hari pembalasan nanti. Sudahlah kalian kalah pilihan raya, jadi kerajaan, kemudian berlagak macam Belanda dapat tanah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.